modal di balik utama. Selamat datang ke rancangan Bicara. Baru-baru ini, 27 pekerja Bangladesh ditangkap di Singapura kerana merancang kegiatan pengganasan. Di Malaysia pula, 6 rancangan serangan pengganas yang dikaitkan dengan kumpulan pengganas ISIS berjaya dipatahkan pihak polis. Dan di Indonesia pula, 4 orang militan menggegarkan Jakarta dengan 6 letupan bom membunuh 8 orang termasuk 4 pengganas berkenaan. Lebih 20 yang lain cedera. Di tengah-tengah semua perkembangan ini, Menteri Dalam Negeri Singapura Encik K. Shanmugam dalam satu simposium sekitar 3 minggu lalu menekankan bahawa bagi Singapura, kewujudannya kini terancam kerana ISIS mahu membentuk sebuah khalifah yang tidak menerima kewujudan agama lain. Encik K. Shanmugam kemudian menggariskan 4 ancaman terhadap Singapura. Pertama, bukan sama ada Singapura akan diserang, tetapi bila Singapura akan diserang. Kedua, ancaman radikalisasi di kalangan sebahagian warga Muslim tempatan yang dijangka meningkat kecuali pemerintah dan masyarakat berjaya mengambil langkah-langkah tegas. Ketiga, ancaman Islamofobia yang akan memecah belahkan masyarakat berbilang kaum dan agama Singapura. Dan keempat, ancaman di mana masyarakat Islam tempatan menjadi lebih renggang dengan masyarakat lain. Dalam wawancara malam ini, Bicara mendapat penjelasan lanjut Menteri Kabinet Mas Agus Zulkifli berhubung ancaman-ancaman tersebut dan sejauh mana masyarakat tempatan sudah bersedia untuk melangkau jauh dalam isu-isu sensitif melibatkan agama dan kaum serta amalan beragama. Encik Mas Agus, selamat datang ke rancangan Bicara. Terima kasih. Soalan pertama saya, dalam ucapan Encik K. Shanmugam yang boleh dianggap sebagai antara ucapan penting yang disampaikannya tentang pengganasan dan juga keselamatan Singapura, beliau menyebut bahawa keadaan di mana masyarakat Muslim tempatan menjadi lebih renggang atau berjauhan daripada masyarakat lain merupakan satu ancaman kepada Singapura. Anda sendiri pernah menjadi seorang menteri dalam negeri. Jadi Encik Mas Agus, kupaskan untuk kami apa yang sebenarnya pemerintah maksudkan. Kalau kita teliti ucapan beliau, kita akan mendengar bahawa beliau akur bahawa masyarakat Islam Singapura adalah masyarakat yang model, iaitu kita banggakan. Ini adalah penting kerana konteks dalam ucapan itu berdasarkan kepada masyarakat yang selama ini telah dapat wujud bersama dengan kaum lain, bersama bangun dengan negara dan tidak menimbulkan konflik walaupun ia akan wujud dari masa ke masa untuk masyarakat kita. Tapi sekarang ini wujud pula ancaman baru yang telah menular dari luar, khususnya fahaman ISIS yang telah banyak mempengaruhi terutama anak-anak muda kita melalui sosial media, media sosial untuk melakukan satu daripada dua perkara. Satu, untuk bersama dengan tentera ISIS mewujudkan negara Islam di Syria, Iraq, memperjuangkan kekhilafahan Islam di sana, ataupun kalau tidak mampu ke sana, melakukan kerusakan, pembunuhan dan mencetuskan kucak-kacir di negara masing-masing dengan apa saja yang mereka dapat lakukan. Jadi kami khawatir kalau masyarakat Singapura tidak faham tentang ancaman yang baru wujud dalam masa 3-4 tahun ini dan dapat dipengaruhi dengan mudah. Kita telah pun menahan beberapa pemuda yang bukan hanya terpengaruh dan mahu untuk ke Syria atau Iraq untuk bersama berjuang dengan ISIS, tapi mereka telah jelas mahu menjalankan aksi-aksi keganasan termasuk kepada pribadi PM dan juga Presiden. Dan ini menunjukkan bahawa ia sudah mula menanam benih-benih keganasan
yang dapat digunakan, yang dapat dimanipulasikan untuk masyarakat kita yang minoriti dalam masyarakat kita melakukan aksi-aksi kekerasan yang boleh merubah suasana keharmonian negara kita. Bercakap tentang benih-benih tadi ya, pemerintah juga menyatakan bahawa ia sudah mengesan sebilangan anggota masyarakat Melayu Islam kita yang muda. Ya. Saya garis bawahi yang muda ya, yang percaya bahawa mengucapkan misalnya kata Merry Christmas atau Happy Deepavali sebagainya ya, sebagai suatu perbuatan yang salah, menyalahi agama Islam. Malah lebih memeranjatkan saya kira ialah apabila kita mendengar ya bahawa ada kumpulan yang mendakwa bahawa mengucapkan ikrar negara, menyanyikan lagu kebangsaan ini sebagai menyalahi juga agama Islam ya. Dan saya kira ramai anggota masyarakat agak terkejut ya mendengar adanya pendedahan tersebut. Semestinya ini semua merupakan suatu simptom saja ya. Jadi apa dia sebenarnya gambaran yang lebih besar daripada ini, Cik Basagus? Kalau kita lihat masyarakat Melayu Islam kita berdekad-dekad selama ini, kita telah dapat terbimbing oleh ulama kita sendiri. Walaupun berlaku berbagai masalah yang muncul dari masa ke masa, kita dapat menyelesaikannya dan sealiran dengan kepentingan masyarakat kita, agama kita, dan sekaligus kita dapat membangun negara yang maju bersama dengan masyarakat lain. Dan kerana itu, pemerintah juga dapat menerima untuk orang Islam, masjid mereka diberikan selama 90 tahun, tapi untuk agama ini tetap 30 tahun. Jadi kompromi antara pemerintah dan juga bagaimana masyarakat Islam mahu menyesuaikan diri dalam suasana sebegitu telah menghasilkan sesuatu yang sangat baik untuk masyarakat kita. Itu satu. Sekarang ini pula mula ada pengaruh-pengaruh yang dapat sampai ke tanah air kita melalui media sosial dan sebagainya, dan ini telah menular dalam masyarakat kita. Kalau kita lihat ciri-ciri yang sangat kita mengkhawatirkan adalah antara lain mewujudkan suasana yang begitu terlalu murni ataupun situasi yang begitu perfect ya, utopia. Dan ini sesuatu yang digesa kepada masyarakat kita menjalankannya, kadang-kadang berlakunya terlalu tergesa-gesa. Umpamanya kalau dahulu kita dapat menerima makan bersama dengan orang lain tanpa memikirkan apa yang dimakan, ada satu waktu kita mula mengasingkan diri, tidak mau makan dengan orang lain kerana makanan mereka tidak halal. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah terima sekali kembali untuk memahami kerana bimbingan ulama lokal kita. Begitu juga yang berlaku yang sekarang ini, ancaman-ancaman fahaman-fahaman radikal yang telah memasuki beberapa media sosial yang telah pun mempengaruhi beberapa anak-anak muda kita, perlu ditanggapi oleh ulama lokal kita untuk mereka fahami apakah yang sesuai, apakah yang dapat diterima, malah apakah yang harus ditolak. Apakah usaha yang dilakukan para ulama kita untuk menangkis idea-idea yang nampaknya tidak mengambil kira konteks ini sudah mencukupi sekarang ini atau masih jauh lagi untuk mencapai matlamatnya? Kita beruntung kerana kita dapat mewujudkan ulama kita yang hasil daripada madrasah tempatan. Ini penting. Kalau mereka datang dari negara-negara asing, walaupun dari Mekah atau Madinah, mereka juga membawa konteks atau budaya yang mungkin tidak sesuai untuk kehidupan dan keperluan orang Islam di sini. Kerana agama itu juga ada konteksnya. Dan ini memberi kita suatu suasana kerana ramainya ulama-ulama yang lahir dari madrasah kita di sini, lama dibimbing oleh ulama tempatan kita sendiri di sini, mereka tahu apakah konteks Islam itu yang harus diajar dan disemai untuk masyarakat kita. Antara lain bagaimana kita menilai tinggi keharmonian yang kita harus wujudkan dengan bangsa lain, bagaimana kita harus menghormati hak orang lain beragama dengan praktik-praktik mereka sendiri, dan
bertoleransi tentang praktik-praktik agama orang lain, dan sekarang ini diancam oleh pendapat-pendapat yang asal-usulnya banyak datang dari negara-negara yang diperjuangkan ISIS. Perhatian, cabutan bertuah Golden Chance kembali lagi dengan wang tunai hampir $88,000 untuk dimenangi. 56 pemenang. Pemenang perdana akan memenangi $22,222. Golden Chance, kedai emas yang diyakini. Nikmati kesenangan membeli belah dari rumah melalui TV. Saksikan pada waktu-waktu berikut hanya di Suria. Get your business noticed by 3.8 million people. Register now for TV Connect, the once-a-year television marketing event. 7 convenient sessions a day, March 7th to 11th at Marina Bay Sands. Register now. George Bogas, the man who smashes the communist threat in Singapore. That was the beginning of the end of the communist presence in Singapore. And helps to build the nation's armed forces from scratch. George Bogas was the forgotten hero of our times. Men with a Mission, George Bogas, Sunday at 8 p.m. on Channel News Asia. Mereka semua ini penyanyi-penyanyi dan bermulanya mereka menyanyi adalah di rancangan Adu Bakat Suria Anugerah. Tak jadi Najib ke apa? Kita nak take over your job. Oh ya. Kita exercise sikit. Okey. Sudah bersama kami di Kita Orang Singapura. Kita Orang Singapura. Isnin 8:30 malam di Suria. Nikmati keindahan bandar-bandar menarik di serata dunia. Saya Cik Razali dan jumpa kita lagi dalam rancangan The Street. Tipulah kan kalau cakap tak takut. Sebab dia memang tinggi. Alami suasana yang berbeza. Dude, that's awesome, dude. Inilah dia, The Street. Bersama hos anda, Cik Razali. Dalam siri terbaru, The Streets. Setiap Selasa, 10:30 malam di Suria. Apa yang masyarakat Melayu Islam kita perlu bimbangkan dalam masa terdekat ini ya, tentang pergeseran dalaman, pergeseran intra-Islam ini ya, di mana kumpulan yang berbeza enggan menerima adanya perbezaan. Hanya satu saja yang mereka percaya, iaitu fahaman mereka saja ya. Dan ini semua berlaku di tengah-tengah, boleh saya katakan sebagai peraduan tarik-menarik ya, antara orang-orang Salafi, Sunni, Syiah dan juga Wahabi. Sekarang ini mula wujud satu usaha. Apakah kerana ulama kita belajar di negara-negara yang mewujudkan fahaman tersebut ataupun fahaman tersebut telah masuk melalui media sosial. Tapi yang jelasnya mereka mahu mewujudkan suasana yang diwujudkan zaman-zaman Nabi dahulu. Dan ini menolak sekaligus apa saja yang tidak diterima oleh fahaman tersebut, iaitu kalau ada praktik-praktik yang disebutkan mungkin berupa budaya atau merupakan sesuatu yang diwujudkan oleh ulama tempatan, apakah itu kenduri ataupun malut. Mereka tidak menerimanya dan kadang-kadang menyangkalnya dengan begitu ekstrim sekali. Hingga kan tidak mau bertemu, tidak mau berbual, dan ada yang menganggapnya adalah praktik-praktik yang mirip kepada kekafiran. Kita lihat yang dilakukan oleh ISIS. Dasar-dasar agama mereka atau yang mereka mewujudkan semua ada dilandaskan oleh Quran dan hadis. Makanya susah untuk ulama kita yang menolak, kerana mereka mahu hidup sebagai orang Islam, mereka mewujudkan kekuasaan Islam. Susah kita menolaknya. Tapi kita lihat cara mereka. Apakah yang mereka terapkan? Mereka membunuh sesama orang Islam yang tidak menerima mereka sebagai kerajaan Islam. Mereka menggalakkan, mempromosikan keganasan, menghancurkan harta, membunuh orang yang bukan Islam di negara yang lain. Jadi ini adalah memberikan kita signal. Apakah ini yang disebutkan Islam? Manakah rahmah? Manakah sifat kasih sayang
yang harus ditunjukkan orang Islam sebagai orang yang beragama. Dan nampaknya pendirian pemerintah ialah bom itu bukan sama ada akan berlaku ya, tapi bila ia akan berlaku ya. Kalau sudah sampai di Jakarta, sudah sampai ada yang ditangkap di Malaysia, saya khawatir dalam waktu bila-bila saja ia boleh berlaku. Walaupun bagaimana kuat benteng kita, bagaimana kita kerja keras untuk mencegahnya, teroris, pengganas hanya perlu sukses sekali saja. Kita harus sukses setiap kali. Dan ini adalah satu perlawanan yang tidak adil. Baru-baru ini kita melihat di Malaysia, Mufti Perlis dan beberapa lagi pendakwa terkenal ya dari Malaysia juga diharamkan daripada menyampaikan syarahan di Johor. Dan pemerintah Singapura juga baru ini dengan tegas menyatakan bahawa ia akan melarang pendakwah asing yang tidak toleran kepada keadaan di sini atau gaya di sini daripada berceramah di sini ya. Apakah ada trend tertentu ya yang membimbangkan pemerintah sekarang ini berhubung para penceramah asing yang mula mendapat perhatian di Singapura ini? Sebenarnya praktik ini telah lama dilakukan dan bukan hanya kepada pensyarah agama Islam. Ia berlaku pada semua agama. Sesiapa saja yang datang ke Singapura yang mengungkit-ungkitkan masalah bahasa, agama atau bangsa yang boleh menyebabkan sakit hati satu kaum ke atas kaum yang lain, yang boleh menyebabkan kerusuhan antara kaum, ini semua dibasmi dan juga dicegah. Jadi kalau sesiapa saja yang mungkin waktu di Singapura menyatakan perkara-perkara yang cantik, perkara yang sesuai untuk agama kita, tetapi di negara mereka sendiri atau di lewat sosial media, apa yang mereka sebutkan semua itu adalah bibit-bibit yang akan menanam keganasan atau sikap tidak toleransi kepada agama lain. Termasuk tidak boleh mengucapkan Merry Christmas dan sebagainya. Tanpa mengira konteks, tanpa mengira ada bimbingan ulama kita di sini yang membolehkannya dan menolak ulama kita. Ini sangat bahaya. Kalau ulama kita sendiri tak kita percaya siapa lagi? Dan kita harus mengandalkan ulama kita harus mempercayai ulama kita yang faham tentang konteks hidup sebagai minoriti di Singapura supaya kepentingan kita untuk beragama sebagai orang Melayu, sebagai Islam terus dapat kita capai. Ini ingin kami dapatkan penjelasan tuntas anda ya sebagai seorang Menteri Kabinet. Sejak akhir-akhir ini kita juga ada melihat banyak perbualan di internet bahawa Mufti Meng dari Zimbabwe misalnya ya diharamkan di Singapura kerana antara lain berpendapat tadi ya bahawa orang Islam tak boleh mengucapkan Merry Christmas dan sebagainya ya. Lantaran itu beliau tidak mahu dibenarkan masuk ke Singapura untuk berceramah. Apa komen anda? Kita ada bimbingan dari ulama tempatan kita yang membolehkan, malah menggalakkan kita membina sifat harmoni kasih sayang dengan kaum yang lain. Malah dengan mengatakan Merry Christmas. Tapi kita tahu bahawa kita bukan orang Kristen dan tidak menjadi Kristen dengan mengatakan Merry Christmas. Jadi ini penting. Dan kita tidak perlu pendapat-pendapat yang bercanggah dengan pendapat tersebut, yang bukan hanya mencanggahkannya tapi juga mewujudkan situasi yang tidak harmoni. Seperti saya katakan tadi, ini bukan hanya berlaku untuk orang Islam saja. Ini berlaku untuk semua, apakah agama Kristen ataupun agama Buddha dan sebagainya. Kita akur bahawa pemerintah ingin mewujudkan suasana yang harmoni, suasana yang aman untuk semua masyarakat. Dan siapa saja yang menggugatnya, apakah dia di dalam negeri ataupun di luar sana, kita akan memberikannya. Apabila kesilapan menyekat laluan pertandingan, backstory itu penting. Jadi kita harus ada development. Saya dah biasa keluar bekerja. Kita jangan stereotip tua, maknanya suara tak apalah nak jangan kau. Kenapa? You nak barang mereka satu-satu juga ke? Awak main scene sendiri, awak main scene sendiri. Juga harus komunikasi bersama dengan pelakon. Sepatkah mereka meningkatkan prestasi supaya tidak tersingkir?
siaran langsung Anugerah Screen Mencipta Bintang Selasa 8.30 malam di Suria. Dibawakan oleh penaja utama Ready Glow, kekalkan keremajaan anda. Sheng Siong Segala Untuk Kamu dan Ejen Hartana ANE. In the next episode of Octo Star Squad. This is a boot camp you have never seen before. Y'all will be given clues and need y'all to hunt down 3 different stations. Oh, watch us! Just say it. Hi, anybody want to join us? You're such a jerk. Get away from me! Find out in Octo Star Squad, Sunday, 12 noon. An Octo Original. Minggu ini. Banyak-banyak penyakit kan abangmu. Sakit malas ni paling susah tu nak ubat. Tolong sikit Saya cuma malas nak tengok muka awak je tau. Dengan nama, dengan description gitu, macam berkenan pula Orang in love tu agaknya dia ada macam satu current gitu macam you look at me, I look at you macam suka gitu kan. Saksikan siri terbaru Demi Cinta 9 malam ini di Suria. Ikuti Mio dan Wak Doyo keliling Korea dalam masa 25 hari. Ini bapaknya, ini anaknya. How to say thank you again? Kamsa. In Malay, we call it gaul. Gaul. Nah, ni gaul. Cowok gaul. Kita dah sampai dah kat puncak Gunung Palgong kan? Palgong, ya. Macam member kan Palgong. Dengan saya, Cik, memang cantik Sampai je Gamcheon Cultural Village tu, dia punya tempat tu, kau boleh dapat that feel macam Little Santorini Ke Korea ke kita, setiap Khamis 10.30 malam hanya di Suria. Dalam sidang parlimen baru-baru ini kita melihat 2 orang IP Melayu bangkit, iaitu Cik Rahayu Mahzam misalnya, menyeru supaya perbincangan terus terang diadakan dan ruang perlu diwujudkan untuk berbincang tentang identiti, tentang agama. Dan ini termasuklah tentang pemakaian tudung katanya. Dan beliau berharap ia dapat disimak oleh pemerintah dan kelonggaran diberikan dalam soal tudung. Apa komen anda? 2 komen saya. Satu, dalam hal agama, bahasa dan bangsa adalah hal-hal yang sangat sensitif. Kita mungkin merasakan sudah matang untuk kita membicarakannya sesama kita ataupun dengan bangsa lain. Tapi ia juga ada perkara yang mudah untuk kita mencuit luka-luka yang lama, untuk kita instigasi kepada kerusuhan, dan kita tidak mahu ini berlaku. Kita lihat saja berlaku di negara jiran kita. Sesuatu yang waktu itu demonstrasi bersih untuk demonstrasi tentang satu hal, tapi kebetulan yang hadir ramainya orang Cina, hampir mencetuskan masalah bangsa di sana kerana imej-imej saja. Jadi apabila perkara yang lebih sensitif dibahaskan secara terbuka, bukan saja mereka yang membahas, mereka yang mendengar mungkin tidak rasional. Kalau emosi itulah telah digoncang, manusia boleh melakukan sesuatu yang tidak dipikirkan. Kedua, kita juga harus lihat bahawa seperti saya katakan tadi, perkara-perkara agama adalah domain orang yang arif. Orang yang arif ini bukan hanya mereka yang dalam ilmu mereka, tapi bijaksana menerapkan agama tersebut. Ini berlaku dalam semua agama. Dalam kita mendidik anak-anak kita tahu ada tahap-tahap yang tertentu sesuai dengan umur mereka, sesuai dengan kematangan mereka dan tidak dipaksakan. Begitu juga dalam agama. Kita perlu beransur-ansur dalam melakukan perkara, dan dalam apa saja masalah agama, orang agama tahu penyelesaiannya yang cara baik. Saya fikir kita masyarakat memang suka untuk masuk campur dalam perkara tersebut, apalagi kalau kita boleh mempolitikkannya. Ini akan menjadi satu perkara yang menjadi lebih rumit daripada perkara asal-usulnya. Baik, kalau boleh saya lanjutkan perbincangan ini AP Zaki Muhammad juga
berhujah ya bahawa pemakaian hijab merupakan antara norma baru, bahawa ini suatu new normal dalam masyarakat kita ya, suatu norma baru, dan beliau mengajak pemerintah supaya menyimak pendekatannya dalam soal agama ini, dalam konteks norma baru ini ya. Beliau juga mencadangkan supaya satu pasukan bertindak dianggotai pelbagai para pemimpin pelbagai kaum dan agama ya, untuk sama-sama duduk mendatangkan semacam satu mekanisme yang sesuai untuk dicadangkan kalau ada masalah tentang kaum dan agama dan sebagainya ya. Dan semestinya ini suatu cadangan supaya kita berganjak lebih daripada apa yang anda nyatakan tadi ya, sebagai seorang Menteri Kabinet. Apa komen anda ya? Dalam apa saja perubahan sosial dalam masyarakat yang berlaku untuk masyarakat tersebut, kita harus hati-hati kerana kesannya bukan hanya kepada masyarakat tapi juga tanggapan masyarakat kepada masyarakat tersebut. Ini berlaku dalam bukan salah masalah tudung, tapi kita lihat juga bagaimana pemerintah menanggapi masalah gay umpamanya, ataupun hubungan seksual sesama jenis. Pemerintah juga tidak berganjak dalam hal ini. Kalau kita mula berganjak, kita tahu ada kaum yang belum boleh terima tentang kesan membebaskan hak mereka melakukan apa saja mereka mahu seperti agama lain. Jadi kita bukan hanya mementingkan apa yang kita mahu. Kita harus tahu bahawa semua kaum mahu hak-hak mereka dapat jalankan. Tapi kita tahu juga di Singapura seperti diungkapkan oleh DPMTO bahawa selama ini kita menjadi masyarakat yang harmoni. Bukan kerana semua kaum dapat hak mereka, tapi kita menjadi kaum harmoni kerana semua kaum telah mengorbankan sesuatu yang sangat bernilai mereka demi keharmonian tersebut. Dan ini adalah satu ciri yang sangat kita hargai. Jadi saya harap dalam semua perkara ini kita harus arif, kita harus fikir panjang, kita harus bersama orang-orang yang arif dalam perkara ini. Apakah masalah agama, kesan pada agama, kesan pada sosial, kesan pada masyarakat dan sebagainya. Fikirlah dengan baik-baik kerana kita menghuraikan satu masalah, menarik rambut dari tepung, tepung jangan bertabur, rambut jangan putus. Jadi pendeknya belum ada angin baru dalam isu-isu atau perbincangan tentang tudung atau agama atau kaum ya? Semua masalah agama, dalam agama pun sering dibincangkan di kabinet. Dan kita akur, kita lihat bagaimana menggerakkan masyarakat supaya lebih terbuka, lebih menerima. Dan kita berhati-hati dalam menjalankannya. Encik Mas Agus Zulkifli, terima kasih kerana sudah berbicara dengan kita kali ini. Sama-sama. Boleh ditonton melalui catch-up di toggle.sg. Kamu Warna Petang akan bersama